Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggesa bagi kerjasama praktikal antara ASEAN China dalam pembangunan mampan dengan inisiatif pembangunan global. Sehubungan ini, Baginda menzahirkan rasa puas hati bahawa ASEAN dan China akan memajukan lagi perkongsian ASEAN-China dengan pelaksanaan perundingan bagi satu perjanjian untuk meningkatkan kerjasama teknikal yang akan membantu mempersiapkan penduduk-penduduk dengan kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dalam menangani cabaran-cabaran dan merebut peluang-peluang pada masa akan datang. Bertitah pada sidang kemuncak khas bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China secara maya dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa pengukuhan kerjasama akan dapat menghasilkan keyakinan dan kepercayaan yang berpanjangan menjurus kepada pengukuhan arkitektur serantau yang berdasarkan peraturan serta berasaskan undang-undang antarabangsa yang akan dapat memastikan bahawa penduduk-penduduk ASEAN dan China akan dapat bekerjasama dan berkembang dalam rantau yang harmoni. Baginda menzahirkan keyakinan bahawa keamanan, saling menghormati dan sokongan terhadap satu sama yang lain, hubungan ASEAN-China dalam 30 tahun seterusnya akan membawa era kemakmuran dan kestabilan yang baharu di rantau ini. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dan selaku pengerusi bersama sidang kemuncak khas tersebut mengetengahkan penubuhan perkongsian strategik komprehensif antara ASEAN dan China pada tahun ini adalah tepat pada masanya dengan ASEAN dan China memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog. Sejak 3 dekad yang lalu, kerjasama ASEAN-China semakin kukuh dan ke hari ini merupakan salah satu perkongsian yang paling komprehensif dan substantif yang merentasi dan meliputi 3 tunggak komuniti ASEAN. Baginda juga mengetengahkan pencapaian-pencapaian luar biasa di bawah hubungan dialog ASEAN-China, termasuk China sebagai rakan dialog ASEAN pertama yang mempersetujui perjanjian persahabatan dan kerjasama TAC, rakan kongsi strategik pertama ASEAN dan rakan dialog yang pertama menubuhkan perjanjian perdagangan bebas FTA bersama ASEAN. China titah Baginda kekal menjadi rakan kongsi perdagangan ASEAN utama sepanjang 12 tahun yang lalu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dalam usaha menangani pandemik COVID-19. China telah membantu negara-negara anggota ASEAN dengan menyumbangkan vaksin dan pembekalan perubatan serta mengukuhkan tidak balas ASEAN terhadap COVID-19. Dalam hubungan itu, Baginda menyampaikan penghargaan yang mendalam ke atas komitmen kukuh China yang berterusan terhadap ASEAN selama ini serta sokongan teguhnya terhadap ASEAN Centrality dan usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN melalui proses-proses pimpinan ASEAN. I believe the strength of our relations lies in its dynamism and the ability to overcome and adapt to new and emerging challenges. We have witnessed this with the strengthening of our work together in areas such as disaster management, digital technologies, and public health emergencies. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, selaku pengerusi bersama sidang kemuncak khas ini, telah menyatakan bahawa sejak 30 tahun yang lalu, hubungan di antara ASEAN dan China telah meraih peluang-peluang untuk mencapai pembangunan melonjak dengan menghormati hala tuju pembangunan masing-masing, penerokaan kerjasama win-win, serta usaha bersepadu ke arah manfaat bersama dan inklusif. Tuan Yang Terutama mengetengahkan 5 cadangan untuk membina hubungan ASEAN-China ke arah masa hadapan yang aman, selamat, makmur, hijau dan mesra. Ini termasuk keperluan untuk melaksanakan dialog dan multilateralisme, penubuhan perisai kesihatan serantau dan laluan perdagangan antarabangsa darat dan laut yang baharu, meningkatkan kerjasama dalam perubahan iklim dan blue economy dan meningkatkan pertukaran dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, pelancongan dan media.
Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin telah memuji China atas kepantasan dalam tindak balasnya terhadap pandemik COVID-19 serta sumbangan pembekalan perubatan dan vaksin ke negara-negara anggota ASEAN. Melangkah ke hadapan, para pemimpin menyokong kerjasama pelbagai hala yang lebih lanjut di antara ASEAN dan China dengan meningkatkan kesepaduan ekonomi serantau dan pergerakan rentas sempadan penduduk-penduduk dan barangan, memastikan keseimbangan agenda perubahan iklim dan pembangunan sosio-ekonomi serta peningkatan kerjasama dalam transformasi digital dan kesaling hubungan. Pada akhir persidangan, para pemimpin ASEAN dan Republik Rakyat China meluluskan joint statement of the ASEAN-China Special Summit to commemorate the 30th anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations, Comprehensive Strategic Partnership for Peace, Security, Prosperity and Sustainable Development. $39 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,630 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Terdapat tambahan 17 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 9 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 8 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 147 kluster. Manakala terdapat 13 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 45 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,107 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 425 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,591 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 587,766 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 93.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin, manakala 76.4% lagi telah melengkapkan 2 dos vaksin. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Klinik Kesihatan Labi dari Isnin 22 November hingga Rabu 24 November 2021 dari jam 9.30 pagi hingga 2.30 petang. Khusus bagi penduduk Mukim Labi dan persekitaran yang dijadualkan untuk suntikan vaksinasi dos kedua. Perkhidmatan kenderaan dari rumah ke klinik juga insya-Allah akan disediakan bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan bagi penduduk Kampung Merangking dan Kampung Bukit Sawat. Dewan Sekolah Menengah Saidina Osman, Bukit Beruang pada hari Selasa 23 November dan Rabu 24 November 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang.
Penduduk Mukim Talisai dan persekitaran adalah dialu-alukan untuk hadir bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos kedua, dan klinik vaksinasi ini juga boleh dibukakan secara walk-in bagi penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan belum lagi menerima vaksinasi COVID-19. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport atau kad Bruhims jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19, iaitu hanya bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik, mereka bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung dengan memberikan maklumat seperti nama penuh, alamat, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung juga bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Menteri Kesihatan dalam pada itu juga mengongsikan mengenai hasil penelitian yang memberikan gambaran mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini. Di antara 14 November sehingga 20 November 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif. Walau bagaimanapun terdapat 3 buah mukim yang mempunyai kes positif di antara 40 ke 80 kes. Mukim-mukim tersebut adalah Mukim Kilanas dengan 58 kes, Mukim Berakas B 51 kes dan Mukim Sangkurung 43 kes. Bagi operasi peralihan yang dijalankan, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikompan di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan tambahan kapasiti dan perkhidmatan yang dikategorikan sebagai berkeperluan penting di ibu pejabat dan pejabat-pejabat cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dilaksanakan bermula hari ini selaras garis panduan fasa peralihan. Operasi kaunter-kaunter perkhidmatan JIPK yang berkaitan pembayaran bermula hari Isnin hingga Khamis dari pukul 8.15 hingga 11.45 pagi. Sementara perkhidmatan yang tidak melibatkan pembayaran dari pukul 8.15 pagi hingga 1.30 petang. Pertama, perkhidmatan paskerja, iaitu melalui kaedah Dropbox bagi permohonan visa kerja yang telah mendapatkan kebenaran masuk atau Entry Travel ETP, Entry Travel Pass. Melalui kaedah walk-in bagi permohonan pembatalan pas kerja atau pas tanggungan bagi sektor kerajaan, swasta dan persendirian, dan permohonan penyambungan pas kerja dan pas tanggungan bagi sektor kerajaan. Melalui tempahan email bagi permohonan penyambungan pas kerja dan pas tanggungan bagi sektor swasta dan persendirian, dan permohonan re-entry visa. Kedua, perkhidmatan visa lawatan dan diplomatik, iaitu melalui kaedah Dropbox bagi permohonan visa lawatan profesional dan berniaga dengan kebenaran Entry Travel Pass atau ETP. Permohonan baru dan penyambungan pas penuntut. Melalui kaedah walk-in bagi permohonan pembatalan pas lawatan dan pas penuntut. Melalui kaedah tempahan email bagi permohonan penyambungan pas lawatan profesional dan berniaga. Permohonan kebenaran perkahwinan bagi warga negara Brunei dan penduduk tetap untuk berkahwin dengan warga negara asing. Ketiga, pendaftaran baru dan membaharui pasport dan dokumen perjalanan yang boleh dibuat melalui tempahan WhatsApp dan email. Juga dikongsikan perincian perkhidmatan kad pengenalan, perkhidmatan kelahiran, kematian dan anak angkat dan permohonan permit masuk dan kerakyatan. Keempat,
perkhidmatan kad pengenalan pintar, iaitu melalui kaedah tempahan slot melalui email dan telefon bagi permohonan pendaftaran kad pengenalan pintar individu yang mencapai umur 12 tahun, iaitu bagi warga negara Brunei dan penduduk tetap sahaja. Permohonan pembaharuan kad pengenalan pintar yang hilang, permohonan pendaftaran dan pembaharuan kad pengenalan pintar yang mana perlu diperbaharui atas urusan mustahak, dan melalui kaedah hotline bagi tempahan slot bagi pengambilan kad pengenalan pintar. Untuk makluman orang ramai, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan melanjutkan waktu operasi kaunter perkhidmatan kad pengenalan di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sehingga jam 3.30 petang pada waktu pejabat. Di samping itu, jabatan akan juga membuka kaunter pendaftaran pada hari kelepasan awam, iaitu pada hari Jumaat bermula 8.15 pagi hingga 11 pagi di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftar Kebangsaan dan cawangan jabatan di Kuala Belait. Kelima, perkhidmatan kelahiran, kematian dan anak angkat, iaitu melalui kaedah tempahan slot melalui email dan hotline bagi permohonan pendaftaran sijil kelahiran, kematian dan anak angkat, dan pengambilan sijil kelahiran, kematian dan anak angkat. Untuk makluman orang ramai, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan memperluaskan perkhidmatan dengan menggunakan Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan bangunan serbaguna persiaran Kuala Belait bagi perkhidmatan pendaftaran sijil kelahiran dan sijil kematian yang akan bermula hari Jumaat 26 November 2021. Keenam, permohonan permit masuk dan kerakyatan, iaitu bagi permohonan permit masuk bagi mendapatkan taraf penduduk tetap dan penyambungan re-entry permit dan visa, serta permohonan kerakyatan akan dibuka semula dengan menggunakan kaedah drop box. Mana-mana kad pengenalan pintar dan pas-pas imigresen yang telah mansuh serta pendaftaran lewat bagi kelahiran, kematian dan anak angkat dalam tempoh penutupan kaunter mulai 14 Ogos 2021, tindakan undang-undang tidak akan dikenakan. Sehubungan itu, orang ramai diminta bersabar dalam mendapatkan tempahan awal slot temujanji serta hanya membuat tempahan jika mustahak sahaja. Maklumat pengemaskinian kaedah perkhidmatan yang dinyatakan boleh diperolehi secara lebih terperinci dengan melayari laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan www.immigration.gov.bn atau melalui email info@immigration.gov.bn atau talian hotline WhatsApp 7299 bagi sama-sama menjaga kepentingan dan kesejahteraan keselamatan orang ramai yang berurusan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, sukacita mengungsikan sebagai garis panduan dalaman bahawa secara amnya kapasiti keramaian jumlah orang ramai yang dibenarkan berada dalam bangunan atau bahagian di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan pada suatu masa adalah sudah ditetapkan. Jumlah kapasiti setiap bahagian akan dipamerkan selaras mengikut kapasiti dan ruang yang ada dan akan dipamerkan pada setiap bahagian tersebut. Dalam masa yang sama, mereka yang menunggu giliran bagi membuat urusan
akan ditempatkan terlebih dahulu di beberapa ruang menunggu di luar jabatan untuk masuk ke dalam bangunan secara berperingkat dan berjadual. Sementara itu, program vaksinasi pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun yang bermula pada 8 November lalu berjalan dengan lancar. Menteri Pendidikan dalam sidang media mengongsikan seramai 37,089 atau 97% pelajar terdiri daripada pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa yang terlibat dalam program berkenaan. Sementara itu, bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat menghadirkan diri mengikut jadual yang telah ditetapkan adalah dinasihatkan untuk menghubungi sekolah masing-masing bagi proses selanjutnya dan juga untuk membantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan vaksin. Di kesempatan ini, sukacita merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pasukan petugas di pusat-pusat vaksinasi, pegawai-pegawai, pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru pengawas yang bertugas, para ibu bapa dan penjaga yang telah memberi kerjasama penuh dan padu dalam sama-sama memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi untuk dos pertama ini. Dalam pada itu, sukacita juga memaklumkan bahawa insya-Allah fasa berikut dalam melaksanakan program vaksinasi pelajar bagi dos kedua akan dilaksanakan bermula pada hari Isnin 1 Jamadil Awal 1443 bersamaan 6 Disember 2021. Jadual dan pelaksanaan bagi dos kedua tersebut akan diedarkan kepada para ibu bapa dan pihak-pihak berkepentingan melalui pihak-pihak sekolah pada waktu yang terdekat ini. Lebih 1,000 orang terdiri daripada para penuntut sekolah, guru-guru dan orang ramai menyertai forum COVID of COVID adaptasi kanak-kanak di norma baharu yang diadakan bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021. Sebagai aktiviti interaktif yang melibatkan kanak-kanak berumur di antara 12 hingga 17 tahun, forum bertujuan mendalami perasaan kanak-kanak semasa pandemik dan bagaimana mereka menjalani kegiatan harian teranah di rumah, seterusnya membantu kerajaan merangka strategi ke arah mempertingkatkan dasar dan program demi kesejahteraan kanak-kanak dalam norma baharu. Juga menyertai forum yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penurang Kaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan yang berhormat Harunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum dikendalikan oleh Pengiran Salimatul Sa'da binti Pengiran Muhammad Saleh, Pegawai Psikologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Khas selaku moderator, sementara ahli-ahli panel terdiri dari para penuntut sekolah. Forum dianjurkan dengan kerjasama Majlis Belia Brunei dan Jabatan Pembangunan Masyarakat ini disokong oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Temanya tahun ini bersatu dalam pemulihan pasca pandemik COVID-19 kanak-kanak. 15 peserta terdiri daripada 12 qori dan 3 qoriah memperdengarkan bacaan masing-masing pada majlis musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan yang diadakan selama 3 hari. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah merupakan projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama dan penganjurnya dihasrat dapat memberikan pendarahan dan galakan kepada qori dan qoriah negara ini dalam meningkatkan mutu pembacaan Al-Quran. Memenangkan langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19, musabakah diadakan secara tertutup dengan kehadiran peserta secara berjadual. Orang ramai berpeluang mengikuti musabakah ini secara langsung melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama @kheu.brunei dan melalui Facebook Radio Nur Islam 93.3 FM. Pasukan sonar dari Sekolah Menengah Brakas mengharumkan nama negara setelah memenangi anugerah emas melalui ciptaan inovatif bertajuk Blind Assist Sensory Suit
Best pada pertandingan Young Inventors Challenge YIC edisi khas 2021, anjuran Persatuan Sains, Teknologi dan Inovasi ASTI Malaysia. Pertandingan tersebut bertujuan untuk menggalakkan para pelajar sekolah menengah mencari jalan penyelesaian yang inovatif kepada permasalahan semasa secara berkumpulan. Pertandingan menarik 283 penyertaan dari 7 buah negara. Pasukan tersebut menyediakan laporan projek dan video reka cipta penghasilan modal yang dapat memberikan impak yang mendukung kepada agenda matlamat pembangunan mampan SDG. Projek Berbagi Bahagia 3.0 belia berjasa memberi peluang kepada orang ramai untuk melaksanakan infak berupa makanan asasi untuk keperluan keluarga yang memerlukan di keempat-empat daerah. Dianjurkan oleh pengakap Kelana Kru 1033 Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, projek dilaksanakan dengan kerjasama alumni program-program antarabangsa di bawah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Berbagi Bahagia 3.0 ini tujuan kami adalah sempena Hari Bertindak 2021 yang mana kami cuba mencapai matlamat 1 dan 2 dalam SDG itu, which is Sustainable Development Goals, iaitu no poverty dan no hunger. Dan juga untuk kira suntikan bagi belia-belia di Brunei ini untuk bersukarelawan lah. Orang ramai yang berhasrat untuk membantu boleh menghantar sumbangan secara pandu lalu di pintu utama Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Jalan Gadong sehingga 4 hari bulan Disember depan. Maklumat lanjut, layari Instagram @pbb.brunei atau bruneirovers_1033. Projek Amal Jiwaku Ikhlas membantu golongan yang kurang bernasib baik di negara ini dari segi keperluan harian, terutama mereka yang terputus bekalan disebabkan gelombang kedua COVID-19. Pengagihan diadakan di Pusat Vaksinasi Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Lebih 200 kotak makanan basah dan kering, lebih 1,000 kotak sungkup muka dan lebih 20 kotak air mineral termasuk beras dan makanan keperluan asasi diagihkan. Kali ke-8 projek dianjurkan, pengagihan sumbangan disertai oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Chris Carmilla Creations Co., Crispy Crunchies, Laksa Putra, Dapur User Sdn Bhd, Super Water Marketing Sdn Bhd, Suzy Said, Berry One Companies, Prism Stella dan Orang Awam. ...54 orang kanak-kanak daripada 30 buah keluarga menerima sumbangan buku sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021. Buku-buku tersebut merupakan hasil sumbangan orang ramai dari kempen sumbangan buku MKM sepanjang tahun dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumbangan anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. MKM juga menyerahkan snack makanan kepada penerima dan menganjurkan permainan dalam talian yang dibukakan kepada semua kanak-kanak di negara ini yang diharap dapat mengeratkan ikatan kekeluargaan. Dua lelaki tempatan berusia 38 dan 59 tahun ditahan oleh Balai Polis Bangar selepas cuba untuk membawa masuk barang-barang tegahan dipercayai tidak diisytiharkan ke negara ini. Semasa rondaan rutin di kawasan penurunan perahu di Kampung Batang Tuau, daerah Temburong, pihak polis menemukan sebuah kenderaan beserta sebuah perahu yang mencurigakan. Turut ditemui pelbagai barangan berupa makanan daging mentah dan beku, perhiasan diri, makanan, ubat-ubatan, rokok elektronik, barangan kemas dan lain-lain. Suspek beserta barang rampasan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Sementara suspek dihantar ke Pusat Kuarantin Perkampungan Sukan Berakas bagi proses kuarantin sebelum tindakan seterusnya dijalankan.